menyatakan bagian-bagian tadi, adakah kamu ni tiga-tiga orang ini kah yang menyatakan nak sembahyang terus menerus, nak puasa terus menerus, nak menjauhi wanita seumur hidup? Adakah kamu yang menyatakan begitu? Antumul ladzi qultum kada wa kada. Inilah, dari ini para ulama hadis menyatakan larangan membenci as-sunnah. Nabi menyatakan ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa attaqakum lahu. Nabi kata, demi Allah, sesungguhnya aku inilah orang yang paling takut Allah dan paling bertakwa kepada Allah lebih daripada kamu semua. Walakinni asumu wa uftiru wa usalli wa arqudu wa atazawwajun nisa. Kata Nabi, akan tetapi aku puasa, aku buka, aku sembahyang, aku rehat, aku tidur, dan aku orang yang berkahwin dengan wanita. Ini wujud. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kalimah raghiba. Dia pakai kalimah raghiba. Kita bahasa Melayu kita terjemah siapa yang tinggalkan sunnah aku. Tetapi faman raghiba ini boleh diterjemahkan siapa yang tak selesa dengan cara aku ini. Siapa yang rasa berat hati dengan cara aku ini. Siapa yang rasa tak seronok dengan cara aku ni, maka dia bukan daripada aku lebih. Syekh Nasaruddin Albani telah mengambil hadis ini, hadis Imam Bukhari dan Muslim ini, hadis daripada Anas, membuka bab. Daripada hadis ini kita faham Nabi sangat melarang umat dia membenci sunnah yang dia bawa. Sangat melarang. Jadi tak boleh satu orang tu membenci sunnah Nabi, tak boleh. Tak boleh. Dia kena terima sunnah ini seperti sifat sunnah yang ada di dalam hadis. Dia kena terima dengan lapang dada. Aisyah radhiyallahu anha, dia cerita kepada kita juga dalam hadis Bukhari dan Muslim. Satu riwayat dia cerita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengarahkan para sahabat, Nabi Muhammad buat satu benda, kemudian apa yang Nabi kita buat telah diketahui oleh sahabat yang umum. Nabi buat ini, Nabi tak buat ini, Nabi buat ini, Nabi tak buat ini. Tiba-tiba Nabi dengar respon daripada sahabat-sahabat lain. Dia dengar kata, Aisyah cerita, ya Rasulullah, mereka ni tak berapa berminat dengan apa yang hang anjur, tak berapa minat. Dalam riwayat Bukhari juga kata, bila Nabi memerintahkan para sahabat buat satu benda, dia akan perintah benda yang paling mudah dan senang, kerana mengambil sifat agama itu. Ma ja'alallahu fid din min haraj. Allah tak buat yang susah, yang payah dalam agama. Tiba-tiba ada kedengaran suara kata, tak apalah ya Rasulullah, ni Allah dah ampun dosa Rasulullah. Memanglah pada Rasulullah mudah, tapi pada kami berat ni. Pada kami berat ni. Maka Aisyah radhiyallahu anha kata, bila benda tu sampai kat telinga Nabi, Nabi bersabda. Nabi kata, ma balu aqwamun. Nabi kata, apa dah jadi dengan bangsa ni? Ma balu aqwamun. Kalau balu kita ni janda lah. Balu ada. Balu kita ni janda lah. Nabi kata, ma balu aqwamun. Apa dah jadi dengan bangsa ni? Yatanazzahuna 'ani syai'i asna'uhu. Mereka menjauhi benda yang aku buat. Subhanallah. Hadis ini hadis Bukhari dan Muslim. Apa dah jadi dengan kaum ni? Yatanazzahuna 'ani syai'i asna'uhu. Mereka menjauhi benda yang aku buat. Fa wallahi, Nabi kata, demi Allah, inni a'lamuhum billah wa ashadduhum lahu khasyah. Aku inilah orang yang paling tahu tentang Allah dan orang yang paling takut kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dalam riwayat lain, dalam riwayat Bukhari, Nabi menyatakan, inna attaqakum wa a'lamukum billahi ana.
Nabi kata sesungguhnya orang yang paling takwa kepada Allah dan orang yang mengetahui tentang Allah hanya aku seorang. Nabi kata, aku seorang. Maka jangan tinggalkan apa yang aku suka buat. Jadi ikhwatul iman, ini ada larangan yang wujud. Kita tidak boleh membenci as-sunnah. Tak boleh benci. Dalam ayat 87 surah Al-Ma'idah, dalam ayat 87 surah Al-Ma'idah, Allah berfirman, Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum. Jangan kamu haramkan benda yang baik yang telah Allah halalkan kepada kamu. Wahai orang beriman, jangan kamu haramkan. La tuharrimu, jangan sekali-kali kamu haramkan tayyibati, benda yang baik-baik, ma ahallallahu lakum, benda baik-baik itu Allah telah halalkan pada kamu, jangan kamu kata diharam. Wala ta'tadu, kamu jangan melampau. Sikap menjauhi benda halal. Benda tu halal, tapi dia jauhi. Dia tak kata dengan mulut haram, tapi dia suka jauhi. Sikap ini sikap melampau. Sikap ini sikap melampau. Dia tak kata dengan mulut dia, aku takkan buat benda ni. Dia tak kata, tapi dia suka menjauhi. Sahabat boleh masuk ke depan. Jangan sekali-kali kamu mengharamkan benda yang baik yang telah Allah Ta'ala halalkan kepada kamu. Jangan sekali-kali buat benda. Jangan sekali-kali. Wala ta'tadu, dan jangan sekali-kali kamu melampaui batas. Kalau kata dengan mulut benda tu halal, campur baik, kita kata haram, yang tu dah salah Quran. Tapi melampau ni apa dia? Melampau ni menjauhi benda baik yang halal. Menjauhi, berpaling. Ini sikap yang melampau. Dia kata, hang nak buat, hang buat lah. Tapi aku hang tak boleh paksa lah. Agama ni bukan paksaan. Sebab besok Tuhan nak hisap kita pun seorang-seorang kan. Apa yang aku buat, aku tanggung. Apa yang hang buat, hang tanggung. Tapi yang banyak dia duk menjauhi itu benda baik yang halal. Allah Ta'ala kata, wala ta'tadu, kamu jangan melampau. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tak suka orang yang melampau. Di dalam ayat ini 87 Al-Ma'idah ini, ketika para ulama mensyarahkan, kata para ulama, benda yang pertama baik dan halal dalam agama ini adalah sunnah. Adalah sunnah. Sunnahlah benda yang paling baik dalam agama ini dan paling halal kita ikut. Sikap kita menjauhi sunnah adalah sikap yang melampau. Dan Allah tak suka dengan sikap ini. Subhanallah ya Allah. Yang kedua, baru jatuh makan, minum, pakaian yang halal-halal. Benda halal jangan kita jauhi. Jangan kita jauhi. Tapi sebelum nak jatuh makan ni halal, benda ni halal, benda sunnah yang baik, benda sunnah, benda yang paling baik yang telah Allah halalkan untuk kita adalah as-sunnah. Dan Allah menyatakan, la tuharrimu, jangan kamu haramkan benda itu. Cara kita tak mau sunnah ni, kita lari macam dia benda haram, macam dia benda tak baik. Kerana itu ikhwatul iman, larangan kita membenci sunnah, larangan kita menjauhi sunnah, larangan kita buruk sangka kepada as-sunnah. Dan as-sunnah itu mesti datang daripada Al-Kitab dan sunnah Nabi SAW. Lain kita tak panggil as-sunnah. Jadi kita belajar siang malam pagi petang ni ikhwatul iman, supaya kita lebih faham makna as-sunnah. Dan kita kena kesian, kita kena tengok dengan penglihatan yang bimbang, campur, campur merahmati. Yang selalu kita tengok dalam hadis sahabat ataupun Nabi akan guna perkataan waihakum, waiha. Dia ada wailun, dia ada waiha. Waiha ni apa dia? Ta'jub wa tarahim.
heran campur belah kesian. Kita kata, waihakum ya ummat Muhammad. Aku heran dan aku kesian dekat hangpa umat Muhammad. Kenapa sunnahnya hangpa ambil sikap berperang? Kenapa sunnah? Kenapa tidak bid'ah? Kenapa tak musuh dengan benda-benda lain? Kenapa sunnahnya kamu jadi sasaran? Nak kritik, nak condemn, nak tuduh, nak prasangka buruk. Kenapa sunnahnya kamu benci? Waihakum ya ummat Muhammad. Kita kata apa? Waihakum ya ummat Muhammad. Kita rasa heran dan rasa kesian dengan perangai dan sikap macam ni. Wahai umat-umat Muhammad, campinglah kepada sunnah, fahamlah kepada sunnah Nabi kita Muhammad. Ikhwatul iman, bab kita malam ini, bab yang kedua, muka surat 26. Kita muka surat 26, kita masuk ilmu fiqh setelah zaman tabi'in. Setelah zaman tabi'in. Yakni ikhwan, kita dah cuba ambil tahu sikit zaman Nabi fiqh ni macam mana. Kemudian zaman sahabat fiqh ni macam mana. Ini pula ikhwan, kita cuba nak tengok ilmu fiqh setelah zaman tabi'in. Itu setelah zaman ulama yang pertama yang belajar dengan sahabat, generasi yang pertama, zaman Nabi, zaman sahabat. Datang orang yang tak tengok Nabi, mereka hanya tengok sahabat. Mereka belajar. Mereka dah pandai, mereka pun balik ke negeri masing-masing. Maka orang yang pertama mengaji dengan mereka, fiqh mereka tu macam mana pula? Fiqh kita ni jangan cakap lah fiqh buat surah, cakap kancah. Jangan cakap lah. Kita tengok fiqh kita. Kemudian setelah zaman tabi'in, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan generasi yang siap mengembang amanah ilmu. Mereka mengambil ilmu daripada para tabi'in dan menjahlinnya berdasarkan metod guru masing-masing. Mereka berpegang teguh dengan hadis-hadis yang bersambung hingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdalil dengan ucapan-ucapan para sahabat dan tabi'in, kerana mereka mengetahui bahawa pendapat sahabat dan tabi'in tersebut mengandung dua kemungkinan. Bila datang selepas para tabi'in, kita panggil atba'u tabi'in, ulama yang mengaji dengan ulama yang mengaji dengan sahabat. Mereka ini mengambil fiqh daripada tabi'in dan daripada para sahabat. Metod mereka akan rakamkan sama ada hadis ataupun perkataan sahabat. Kerana pada mereka sahabat lebih faham ilmu Nabi itu. Dan ketika mereka rakam benda tu, terkadang-kadang wujud keseragaman di antara hadis dengan perkataan sahabat sudah jadi satu level. Kenapa? Kerana semangat mereka nak memelihara yang original sampai berlaku satu benda yang mungkin mereka tak perasan. Tapi mereka akan simpan. Sebut sahaja hadis, mereka akan catat. Sebut sahaja amalan sahabat, mereka akan catat. Kenapa? Kerana mereka beranggapan, satu, mungkin jadi perkataan sahabat itu berupa hadis yang dinukil daripada Rasulullah, yang mereka rangkum dan mereka jadikan sebagai hadis mauquf atau sebagai istinbat, yakni penyimpulan hukum daripada nas-nas dan ijtihad mereka dari pendapat mereka. Mungkin yang sahabat sebut itu hadis. Dari sinilah kita kata lahirlah ilmu-ilmu yang mungkin secara langsung ataupun tidak langsung, kategori-kategori hadis, mauquf, maqta', mursal, mula timbul. Ima dia timbul dengan peringkat yang tidak tersusun, kemudian baru dikemas kinikan. Tetapi daripada situ lahirlah mauquf. Itu apa yang dihimpun di kalangan para sahabat, yang diriwayatkan daripada ulama tabi'in. Yang mengaji ini tabi'ut tabi'in. Yang mengaji ini tabi'ut tabi'in kepada tabi'in. Bila para tabi'in bercerita, mereka ni akan tulis. Mereka ni akan tulis. Maka dimasuklah riwayat-riwayat ke semua ini. Antum tengok kita baca hadis apa?
hadis Abi Umamah Al-Bahili kan, dalam nanti kita jumpalah dalam bab taharah. Apa dia itu? Tentang ayak itu tidak ada benda yang boleh buat dia jadi najis. Ayak itu sentiasa bersih. Nama kata ayak dia bersih, kecuali apabila berubah bau dia, warna dia, bau dia dan rasa dia. Antum tengok dalam hadis tu, dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Abi Umamah Al-Bahili, telah bersabda Nabi, ayak itu masih dianggap mutlak, melainkan bau dia, warna dia, rasa dia berubah, salah satu dia berubah, barulah ayak itu dipanggil tidak mutlak. Dia telah centum dua. Sebenarnya yang menyatakan ayak itu akan berubah warna, rasa dan bau, itu bukan hadis. Itu adalah perkataan Abu Umamah Al-Bahili. Itu adalah pandangan Abu Umamah Al-Bahili. Tetapi generasi ulama pertama ni, dia bahasa kita kata dia rekod ke semua. Dia rekod ke semua. Sehingga kan rekod dia tu bila dia tengok, dia tahu. Tapi kepada generasi yang berikut ni, kalau dia tak bagi penjelasan, dia tak tahu. Maka ilmu itu terpaksa dikemaskinikan. Yang inilah datang kita kata para muhaqqiq, para ahli tahqiq yang melihat sistem diwanul ilmi, sistem pembukuan hadis itu berlaku, maka mereka terpaksa komen. Mereka takut kalau mereka tidak komen, generasi yang dapat catatan dokumen ni, mereka tak tahu beza. Sedangkan kawan yang merekodkan dia, buat nota tu, kawan tu tahu. Tapi mungkin kawan tu simpan untuk diri dia. Di kalangan para ulama, bukan kata ulama, di kalangan para sahabat sendiri, kita akan tengok riwayat. Bila Nabi sebut satu benda, mereka akan catat. Bukan sebagai buku, tapi satu lampiran, satu catatan. Mereka akan hafal. Bila mereka hafal, mereka akan bakar. Mereka akan bakar catatan itu. Dengan dua sebab. Satu, mereka tak mau hafalan mereka bergantung pada catatan. Kalau orang kata, duk tengok, artinya tak lekat lah. Bila dia hafal, dia akan bakar. Ataupun yang kedua, sebab yang kedua dia bakar, dia takut buku tu jatuh kepada anak dia kan, atau kepada siapa yang tak faham maksud dia. Dia tulis, dia tahu lah. Dia tahu lah dia tulis. Takut kawan tu tengok-tengok, kawan tu baca semua, kawan tu kata yang ni hadis Nabi, sedangkan dalam tu termasuk apa yang dia faham juga dia tulis, maka dia akan bakar ke semua. Maka generasi ulama pertama ini, ikhwatul iman, mereka telah merekod kesemuanya. Mereka telah merekod kesemuanya. Pasal itu kita dalam mazhab Syafi'i, kalau ayak itu berubah bau, warna dan ni, ini di antara ayat-ayat yang tak dipakai lah. Tapi kita tengok mazhab Imam Malik. Imam Malik kata, mana ada hadis yang menceritakan kepada kita ayak itu boleh berubah? Mana ada? Kecuali ayak mustakmal. Apa yang nak berubah? Ayak tangan kita masuk balik dalam tu, apa yang boleh berubah? Kalau ayak tangan kita masuk berubah, macam kulit saya ni cerah-cerah lagu ni, tiba-tiba ayak tu jadi macam tu. Itu kira memang ada penyakit kulit. Orang tak ambil wudu dengan ayak tu. Abu Hurairah datang kepada Nabi, lari dia. Nabi panggil dia, tak mau dia, menyorok dia. Nabi kata satu macam yang sorok nama. Dia kata, ya Rasulullah, tadi ni hadis besar. Nabi kata apa? Hal ada besar. Innal mu'min la yanjus. Mu'min bukan najis. Aku pegang hang ni jadi najis kan? Tak najis kan? Jadi kalau mukmin tak najis, bagaimana tangan mukmin pegang ayak jadi mustakmal? Mukmin tangan dia tak najis, tiba-tiba dia pegang ayak jadi mustakmal. Ini apa ini? Ini apa ini? Ini kita ambil lah hadis tadi. Apa dia? Ma balu aqwamun. Apa dah jadi dengan kaum ni? Ni macam mana ni? Jadi pasal itu di antara sebab kenapa para ulama khilaf juga, kerana catatan dan dokumen hadis itu tak dapat difaham dengan betul.
Sehingga kan pandangan satu orang pun telah diletak seragam dengan tulisan-tulisan itu. Ini pernah terjadi di zaman para tabi'in. Tapi tak apa, kita kata para sahabat dan tabi'in telah melakukan lebih banyak kepada kebenaran, lebih dahulu masanya dan lebih dalam ilmunya. Karena itu pendapat-pendapat mereka harus diamalkan, kecuali jika mereka berselisih. Dan hadis Rasulullah SAW benar-benar menyelisih pendapat mereka. Walaupun itu berlaku, tapi itu tidak mendatangkan masalah yang banyak pada masa itu. Sebab apa? Yang duduk mengaji buat catatan ini, mereka ini orang yang begitu tahu dalamnya ilmu sahabat, dan dia tahu bagaimana nak selesaikan kalau kita kata ada pandangan sahabat dan ada hadis. Itu telah kita bacakan sebelum ini. Pandangan-pandangan Abdurrahman bin Auf tentang masalah penyakit ta'un. Umar Al-Khattab tak tahu nak buat apa. Tempat itu kena ta'un. Tentera dah sampai. Umar tak tahu hadis pasal ta'un. Nak buat macam mana? Umar kata berhenti sah. Kata Abdurrahman bin Auf, Nabi kata kalau tempat itu ada ta'un, kita jangan masuk. Dan mereka yang kena ta'un jangan keluar. Umar kata macam tu ke? Maka diselesaikan dengan begitu. Dengan begitu tidak ada masalah apa-apa sangat. Aisyah menegur Ibnu Umar dalam kes mayat, kan kita baca hari tu, menangis hanya. Kata apa duduk menangis-menangis ni, nanti orang mati tu kena seksa. Aisyah kata apa ni? Kenapa Ibnu Umar cakap lagu tu? Dia tak tahu ke hadis tu macam mana. Dan benda itu boleh diselesaikan di zaman itu juga. Di zaman itu juga tidak ada banyak masalah. Generasi setelah tabi'in ini mendapat ilham untuk mengadakan pembukuan. Pembukuan ini dilakukan oleh Imam Malik dan Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Dhi'ib di Madinah, Ibnu Jurayj dan Ibnu Uyainah di Mekah, dan Al-Thawri di Kufah, dan Ar-Rabi' bin Sabih di Basrah. Jadi para tabi'in ini, mereka ini yang belajar dengan para tabi'in, Allah Ta'ala beri zaman yang agak selesa, di mana apa yang mereka hafal, mereka nak buat, kita kata diwanul ilmi. Mereka nak membukukan. Zaman dah agak moden, zaman dah agak maju, mereka mampu buat. Imam Malik rahimahullah adalah imam paling terpercaya dan paling kuat sanadnya dalam hadis-hadis yang diriwayatkan penduduk Madinah daripada Nabi SAW. Paling tahu mengenai keputusan-keputusan Umar, pendapat-pendapat Abdullah bin Umar, pendapat Aisyah, sahabat-sahabat mereka yang dikenal dengan julukan 7 fuqaha. Sahabat Nabi ni 7 orang dipanggil faqih betul-betul, kibarut tabi'in, kibarut sahabat. Mereka ni dalam ilmu menjadi rojokan, termasuk di dalamnya Aisyah, termasuk Ibnu Umar, termasuk di dalamnya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, termasuk di dalamnya Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini semua sahabat-sahabat menjadi rojokan ummah, rojokan pada masa itu. Imam Malik sangat tahu ini. Berkat Imam Malik dan orang-orang seperti beliau inilah ilmu riwayat dan fatwa menjadi apa? Eksis. Apa dia tu? Apa? Oh, besar penting Oh, ni baru tahu. Exit, dia ingat exit tu keluar highway kan dia buat exit. Oh tu exit. Kita tidak faham lah. Jadi exit. Terus saya tengok highway mana nak keluar kan. Oh, menjadi exit. Maksud dia apa dia tadi? Wujud. Masya Allah. Ketika beliau mendapat tugas sebagai hakim ni Imam Malik, beliau menuturkan hadis, berfatwa, memberikan kemanfaatan dan menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Mai zaman Imam Malik ni dia bukan tabi'in, dia mengaji dengan tabi'in. Dia tak jumpa sahabat. Dia jumpa ulama yang mengaji dengan sahabat. Dia dipanggil tabi'ut atba'ut tabi'in. Orang yang mengikut para tabi'in. Zaman dia duduk di Madinah, banyak sahabat ada di situ, banyak anak-anak murid sahabat ada di situ, banyak para tabi'in ada di situ. Maka hal ehwal ahli Madinah dalam kepala dia. Sanad ahli Madinah memang ada dalam Muwatta. Sangat terperinci masa itulah. Masa itu apa dia buat? Dia menerima jawatan sebagai hakim. Sebagai hakim, apa dia boleh buat? Menggunakan hadis Nabi, memutuskan
hukum-hukum yang ada pada masa itu. Kita tengok pengaruh ustaz kalau ada ilmu hadis dapat jawatan. Pengaruh dia mana? Dan pengaruh ahli bid'ah kalau dapat jawatan. Dua-dua tu sama naik. Dua-dua sama naik. Jadi pasal itu kadang-kadang jawatan ni juga penting. Juga penting. Dapat satu jawatan besar-besar. Orang senang dapat orang jadi qadi lah. Senang orang nikah. Qadi tu akan terkenai. Satu melayar terkenai. Orang tu nak nikah senang pergi dia. Kunut pun tak ada baca. Kita tanya kunut, dia pula beritahu tak payah kunut-kunut. Dia angkat nikah dengan dia seronok betul. Dia angkat dengan qadi lain mampu kunut saja berjam-jam. Jadi pengaruh dia. Imam Malik dapat dia selesaikan tugas dia dengan manfaat ilmu yang dia dapat itu. Abu Hanifah rahimahullah adalah imam yang paling committed dengan mazhab Ibrahim dan An-Nakhai. Kita kata Abu Hanifah tu Nu'man pembuka mazhab. Tapi dia membuka mazhab dia juga mengaji dengan ulama sebelum dia. Di antaranya Ibrahim An-Nakhai, seorang yang pemikiran sangat hebat. Abu Hanifah juga terpengaruh dengan pemikiran Ibrahim An-Nakhai dan membuka mazhab dia. Pandangan-pandangan dia sealiran dengan mazhab Ibrahim An-Nakhai. Kecuali dalam masalah yang dikehendaki Allah, beliau memiliki kemampuan yang tinggi dalam menerangkan mazhab, memiliki pandangan yang akurat dalam mengeluarkan hukum-hukum, dan berkecimpung secara penuh dalam cabang-cabang fiqh. Murid beliau yang paling terkenal adalah Abu Yusuf. Sementara antara muridnya yang paling baik tulisannya dan paling setia mengikut pelajarannya adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dia mengambil ilmu fikih daripada Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Kemudian Muhammad Hasan Asy-Syaibani pergi ke Madinah dan membaca kitab Muwatta' di hadapan Imam Malik. Lalu setelah kembali ke negerinya, masalah demi masalah dalam mazhab Abu Hanifah dia bandingkan dengan kitab Muwatta'. Jika ternyata cocok, dia amalkan. Jika tidak, maka dia memperhatikan. Sebelum Imam Syafi'i mengaji dengan Muwatta' Imam Malik, Muhammad Hasan Asy-Syaibani mengaji dulu lah. Kita kalau cerita Imam Syafi'i kan, kita kata dia hafal Muwatta'. Macam dia seorang je hafal Muwatta' kita buat. Kita buat macam orang lain tak kenal Muwatta'. Imam Malik itu sahibul Muwatta' pun kita tak cerita. Kita kata Imam Malik, Imam Syafi'i dapat Muwatta', mazhab dia jadi mazhab yang tinggi. Bukan dia tulis Muwatta', dia mengaji Muwatta'. Tapi sebelum dia pengaruh orang-orang yang mengikut mazhab Abu Hanifah, daripada Baghdad mereka pergi ke Madinah nak mengapai sanad-sanad Ahlul Madinah yang ada dalam Muwatta' Imam Malik, Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Bila dia mengaji Muwatta', dia balik ke Baghdad, dia bandingkan pandangan Abu Hanifah dan Abu Yusuf dengan Muwatta'. Muwatta' kitab yang penuh dengan sanad. Penuh dengan sanad. Maka yang mana dia dapati lebih jelas, dia akan berpandukan kepada Muwatta' dan dia akan memperhatikan lagi. Orang kata semak balik, tengok balik pandangan-pandangan yang ada dalam mazhab Abu Hanifah. Apabila ada kumpulan sahabat atau tabi'in berpendapat seperti mazhab sahabatnya, mazhab Hanafi, maka dia pun mengambil pendapat ini. Namun jika ternyata ia bertentangan, namun jika ternyata ia hanya mendapat kiasnya lemah atau penyimpulan hukum yang bertentangan dengan hadis sahih yang diamalkan oleh para fuqaha yang berseberangan dengan amalan kebanyakan para ulama, maka dia tinggalkan pendapat mazhabnya dan memilih mazhab salaf yang dipandangnya lebih kuat. Sistem itu telah wujud. Membandingkan antara fatwa-fatwa mazhab, menjadikan wazan dia Al-Quran dan Sunnah dan kehidupan para sahabat sebagai, kita kata, timbang tara. Bukan baru wujud sejak zaman anak-anak murid Abu Hanifah lagi, daripada start. Sampailah kita hari ini hanya mempusakai warisan itu. Ni orang hari ini kata, boy, hampa ni nak mengaji apa? Dia tanya, mengaji apa? Tak mengaji apa? Kita kata warisan khazanah ilmu macam tu lah. Sebenarnya bila kita mengaji, sampai tak mau membandingkan pandangan mazhab,
Sampai tak tengok kepada hadis, itulah pengajian yang tidak pernah wujud dalam aliran Ahlus Sunnah. Tak ada wujud. Itulah pelajaran yang tersalah daripada manhaj talaqi, manhaj ilmu, metod ilmu Ahlus Sunnah. Ni kita duk baca ni, belum lahir lagi, belum berkembang lagi mazhab Syafi'i, Abu Hanifah dan Imam Malik. Begini metod dia, begini metod dia. Walaupun kita kata orang kata pembukuan hadis lebih agak detail setelah zaman Imam Al-Bukhari. Setelah zaman Al-Imam Al-Bukhari lebih jelas cara dia tahqiq, cara dia susun. Tetapi kita tengok pada zaman Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz telah pun menjaga kerajaan dia dan memberi arahan kepada gubernur-gubernur dia supaya apa dia? Supaya cari khazanah Nabi SAW. Ini ada dalam Sahih Al-Bukhari. Ini ada. Dan kita sebut baru ni, disebut di dalam tafsir, disebut dalam tafsir Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Ibnu Abi Hatim Ar-Razi menyebut dalam tafsir dia perkataan Umar bin Abdul Aziz bahawa tempat sunnah tidak boleh diganti dengan apa-apa. Tak boleh ganti dia. Sekali-kali tak boleh ganti. Dia mengeluarkan dana supaya berlaku diwanul hadis, pembukuan hadis. Dan setelah dibukukan, dihantar ke seluruh daerah-daerah supaya orang tidak mengaji kecuali hadis daripada Nabi SAW. Benda ni sangat panjang perjalanan dia. Kecuali orang-orang yang cetek akai, dia kata bila baru buku hadis ni, orang cetek akai. Orang ni cetek akai. Walaupun dia tak duduk kampung pening lalat, dia pening sopan lalat. Dia tak tahu apa, dia tak ada ilmu, dia kosong. Unknowledge. Betul Pakcik Syaharnas? Unknowledge, bukan empty dah Pak Amin. Unknowledge, kosong. Dia tak tahu apa. Kan kita dah dengar ceramah malam kan, tak apa, Nabi tak pernah larang makan bubuk sorang, musuh bubuk sorang masuk neraka. Lepas ni kita buat dalca dah kita. Ini di antara ceramah-ceramah kelakar lah. Tak perlu, kita kata sunnah ni. Bila orang cakap lagu tu saya teringat seperti yang disebut oleh Hasan Ali An-Nadwi. Hasan Ali An-Nadwi, orang tanya pada Hasan Ali An-Nadwi, yang tanya seorang Kristian, apa dia kata? Quran ini aku baca satu buku yang tak cantik lah. Pasal apa? Bila dia tanya, tak ada ayat tanya, tanda tanya tak ada, tanda seru tak ada, koma tak ada, titik tak ada. Apa ni? Abu Hasan Ali An-Nadwi jawab. Dia kata itulah menunjukkan Quran untuk orang cerdik, bukan untuk orang bodoh. Koma ni untuk orang bodoh dia kata. Memang dunia barat ni dunia bodoh. Apa dia panggil? Dark age. Zaman gelap. Kalau orang gelap lain. Dark age. Zaman gelap. Tak dia pasal orang putih, kadang-kadang dia sebut dark jadi hitik. Kan nak sebut pun jadi takut. Ni dark juga, yang tu pun dark juga. Seperti yang tadi lah, dua-dua exit. Rupanya ni exit lain, itu exit lain. Jadi dark age, zaman gelap. Memang kepala otak dia bodoh dia. Kata Ali An-Nadwi, Abu Hasan Ali An-Nadwi, kami bila baca hal ataka hadithul ghashiyah, kami tahu ini adalah istifham. Allah Mula bertanya, kami tahu. Dan kami tahu istifham itu istifham ingkar ke, istifham jawab ke, kami tahu. Jadi saya tanya lah, kita tak perlulah Nabi Nabi kata ni jangan buat, B yang ni tak boleh buat, C tak perlu. Itu untuk betul-betul orang kelas lembab. Dia masuk satu kelas perarihan otak lembab. Dan jenis cikgu duk ajar kira-kira 5 campur 6. Budak tu tak dapat. Dia pecah mata, dia blur tu. Dalam dua abang, 1 campur 1, 2. 2 campur 2, 4. Cikgu tanya 5 campur 6, hilang terus. Apa ni? Cikgu pula dah kena ajar kat dia. Simpan dalam otak 6, berkeluar jari 5.
Itu kelas lembah betul. Cikgu duk kelahnya. Dalam otak simpan 6, 5 boleh jari. 6 dalam otak, sambung kira. Lepas 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, 11. Kau fikirkan 12. Itu kelas lembah lah tu. Nama dia kelas lembah. Tak perlu sunnah, tak perlu macam tu. Cukuplah Nabi kata pada kita. Kan Nabi kata apa dia? Man ahdatha fi amrina hadha. Apa yang mengada-ngadakan dalam urusan agama yang kami bawa ini, apa yang tidak ada daripada kami, fahuwa radun, itu ditolak. Apa maksud dia itu? Nabi kata siapa mengada-ngadakan daripada urusan agama, daripada urusan kami ini, urusan agama, urusan kerasulan. Dalam riwayat lain, man amila amalan, siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada dalam urusan yang kami bawa, dia ditolak. Kata Ibnu Daqiqul Aid, dia meninggal pada tahun 702 Hijrah. Dia telah mensyarahkan Matan Arba'in lin Nawawi. Apa dia kata? Dia kata berdasarkan dua hadis ini, yang pertama dia kata, tersimpullah kepada kita betapa hebatnya jawami'ul kalim yang Allah beri pada Nabi. Apa dia? Allah beri pada Nabi mukjizat bercakap ayat yang pendek tetapi syarat menghimpunkan maknanya luas. Cukup jelas dia kata. Yang pertama, bagaimana hadis ini menolak seluruh bid'ah yang wujud dalam ibadat dalam Islam ni. Tolak semua. Pasal apa? Man ahdatha dengan man amila. Siapa mengada-ngadakan dan siapa yang beramal. Kesemuanya ditolak. Tak payahlah Nabi cerita yang ni. Cukup dengan dua hadis ni. Yang lain daripada Nabi ajak dalam ibadat, kita tak boleh buat. Bila kita tak faham, kita masuk kelas lembah. Makmurlah soalan. Memang Nabi tak bagi buat, tapi Nabi tak larang. Itu lembah lah tu. 6 simpan dalam otak, 5 berkeluar di tangan. Itu lembah lah tu. Dia kata tak puas hati, makan bubuk seorang masuk neraka. Tak puas hati. Dia itu masuk neraka rompak beng. Dia itu rogol-lorong, dia ni makan bubuk seorang masuk neraka. Jadi makcik tu garudai, silap aku makan bubuk seorang. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Nabi tak bagi kita buat bid'ah. Kalau orang kata apa masalah bubuk seorang, tak ada masalah. Dia kacang bau santan, tak ada apa. Masalah dia, bubuk tu buat pada bulan Muharram, pada 10 Muharram. Dan bubuk tu bila switch dia on di Karbala, dia juga on di sini. Itu problem dia. Mainlah kita buat bubuk yang sama pada bulan Sabang. What your problem? Buktikanlah kita buat bubuk sora tu tak ada kena mengena dengan kisah Nabi Nuh, tak ada kena mengena dengan Karbala. Kita buat pasal memang orang Melayu makan bubuk sora. Buktikan bulan Sabang kita buat ni, sementara orang nak pergi Mekah ni pekat-pekat buat bubuk sora. Dia kata tak boleh lagi cirik di Mekah. Tak boleh kalau buat dia cirik kat Mekah. Itu dia berbalik bulan Muharram. Tak usah buat bulan Muharram. Buat bulan Sabang. Jadi kalau buat bulan Sabang, dia tak jadi bubuk sora. Dia jadi tak seronok lah. Artinya kenapa nak on di sana, menyala di sini? Ni daripada satu Zulhijjah ni, apa Nabi kata? Siapa nak puasa, puasa. 1 sampai 9 Zulhijjah. Puasa. 9 hari nak puasa pun puasa. Nak tebuk sehari puasa, tak puasa pun boleh juga. Nabi kata apa dia? Perbanyakkan puasa dan perbanyakkan takbir di bulan ni. Duduk saja Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir. Dia tu kata tak payah. Kita kata awak hamil. Ini sunnah. Lepas sembahyang, duduk saja. Seorang-seorang lah. Infradi kan, bukan jama'i. Seorang-seorang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi suruh. Dan hadis Imam Muslim, perbanyakkan takbir. Nak puasa boleh puasa. Dan Nabi pesan kuku jangan potong, apa semuanya jangan potong. Siapa dia? Orang yang terlibat dengan korban. Siapa dia? Kalau kita sembelih sekok kambing untuk satu keluarga tu tak saya cukup apa-apa. Satu keluarga tu tak saya cukup apa-apa. Kecuali kita kata ni 415 ringgit ni aku punya, nah. Kita kata kat bini kita hang tak ada kena mengena.
Lagu tu punya lelaki sengko pun ada. Dia kata kat bini dia, Pak Atis 15 tu, Pak Atis suku tu, panggil aku tak ada buah nama hang. Hang pun ada duit kan? Gelang hang pun banyak, hampir gadai pun, hang masuk satu tumbuk. Kalau bila lelaki dah kata lagu tu, maka lelaki lah saja yang tak bukan kata haram, tak, sunnah. Jangan potong kuku, masuk satu Syawal. Satu Zulhijjah. Nak ayah dah ni sebab. Masuk satu Zulhijjah, terus potong. Tapi sebelum tu pergi shopping tak siap. Potong cantik-cantik kan. Maka hari Ahad kau ni, hari Sabtu kita betul ya. Masuk hari Ahad. Rupanya kita ni ikut sunnah, sambut raya haji, dia jadi macam kapelah lah. Jadi rupanya kita pun tak tahu selama ni sunat kita pergi sembahyang raya haji tu dalam keadaan apa bahasa kita serogai. Serabai makan. Serogai. Tapi tak apalah, macam tu satu macam punya serabut. Orang kata Ash'al akhbar. Apa? Ini apa? Satu macam punya kusut masai. Kita duk ingat petang raya nak pergi shopping lah semua kan. Rupanya ada hadis Imam Muslim tak bagi. Bukanlah tak bagi itu mesti, tidak. Tapi siapa yang terlibat dengan korban, dia habis lah. Jadi kalau kita pergi sembahyang raya, orang tersebut tengok kita, Allah lagu ni ikut sunnah. Lagu ni ikut sunnah, jadi lagu tu. Dia balik, dia balik kepala, astagfirullah, mujurlah aku tak ikut sunnah. Tengok betul-betul comel aku hari ni. Dia pergi saving semua. Dia saving semua, dia pakai tutup telinga bubur hijau pula atas tu. Kan dia tidak, contoh kan. Itu macamnya dia pergi nak berbetul sembahyang. Dia tengok kita apa ni? Luar misal berjuntai, cuma potong sikit dia tak bagi masuk dalam mulut. Pasal haram kan? Itu je potong sikit. Kalau bulu hidung keluar, potong sikit. Dia sampai peluang bulu hidung. Tak mana. Potong sikit. Yang tu je. Dia tumbuh janggut ke, dia naik uban ke, biar pergi ke dah. Balik sembahyang raya semua, tengok binatang kita sembelih. Alhamdulillah, ambil panggung kita, balik terus. Sebagainya. Rupanya kita comel lepas korban. Itu sunnah. Itu sunnah Nabi kita. Dan kita buat. Jadi selama ni kita tak tahu. Bila kita mengaji hadis, kita jumpa hadis, baru kita tahu. Ikhwatul iman. Baik. Kemudian muncul Imam Syafi'i pada awal berkembangnya kedua mazhab yang mencangkup penyusulan masalah usul dan furu'. Asy-Syafi'i, antum tengok di sini kita boleh belajar sesuatu. Bagaimana Imam Syafi'i dia tengok fiqh yang berkembang sebelum dia lahir. Fiqh Abu Hanifah, dia tengok fiqh Imam Malik, ada benda risau dalam kepala dia. Walaupun semua tu beredar sekitar hadis, tapi dia rasa ada benda yang tak tersusul lagi. Kita tengok macam mana dia pula. Imam Syafi'i melihat dan meneliti apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Ternyata ia dapati beberapa perkara yang menjadi ganjalan baginya untuk menempuh jalur mereka. Imam Syafi'i tengok cara dia duduk faham ilmu ni, dia ada rasa benda janggal dekat dia lah. Tak boleh dia kata benda ni nak kena repair. Apa dia? Yang pertama, dia mendapati mereka menggunakan hadis mursal dan munqati'. Akibatnya muncul kekeliruan. Tadi kan tabi'in rekod semua, betul tak? Bila zaman Imam Syafi'i, dia rasa kalau duk buat teknik lagu ni masalah ni. Dia bukan membantah ilmu tu, tapi dia rasa perlu satu teknik baru. Nak kena pisah. Yang mana hadis, yang mana ijtihad para sahabat, yang mana pandangan ulama tabi'in, itu tiga benda yang berbeza. Kita nak kena sampai hadis mursal. Hadis mursal ni hadis yang lemah. Hadis maqtu', hadis yang terpotong sanad dia, yang terberhenti kepada tabi'in meriwayatkan daripada para sahabat. Terpotong.
Dari tak tersusun benda ni. Dan dia rasa ada banyak benda keliru. Satu. Yang kedua, dia tengok apa? Mereka juga belum memiliki kaedah yang jelas dalam mengkompromikan hadis-hadis yang terlihat bertentangan, sehingga terjadi beberapa kekeliruan dalam ijtihad mereka. Dari sini Asy-Syafi'i meletakkan beberapa kaedah yang ditulis dalam sebuah kitab. Inilah kitab yang pertama ditulis dalam bidang ilmu usul fiqh. Orang panggil kitab Ar-Risalah. Dia kata ada benda ni, ada hadis yang bertentangan secara lafaz, tapi makna dia perlu diselaraskan. Itu dia buat tajuk apa dia? Mukhtalaful hadis. Hadis-hadis yang bertentangan disusun balik. Sebelumnya orang tak buat benda tu, dia buat. Dia rasa benda ni kena buat. Ketiga, pendapat-pendapat para sahabat telah dihimpun di zaman Asy-Syafi'i, jumlahnya sangat banyak, berselisih dan berbeza-beza. Dia melihat banyak di antara pendapat tersebut yang bertentangan dengan hadis sahih yang belum mereka dengar. Namun dia melihat para salaf dalam kondisi seperti ini sentiasa meronjok kepada hadis. Karena itu Asy-Syafi'i meninggalkan pendapat para sahabat selama mereka tidak bersepakat, seraya menyatakan mereka adalah manusia dan kita juga adalah manusia. Antum bayang, ini satu kata yang kalau bahasa Pulau Pinang dia kata pukai. Dia kata sahabat pun manusia, kita pun manusia. Jadi keutamaan kita pada hadis Nabi. Pada hadis Nabi yang pandangan sahabat tidak berselisih, kita ambil. Yang berselisih, kita reserve sahaja. Kita cari dulu nas-nas yang lain. Keempat, dia melihat golongan fuqaha mencampur adukkan pendapat yang tidak diperkenankan oleh syariat dengan qiyas yang mereka tetapkan, hingga mereka tidak dapat membedakan mana yang dikatakan pendapat dan mana yang dikatakan qiyas. Dia tengok begitu banyak dah. Qiyas ikut dah, qiyas ikut dah. Dengan anda tengok dalam mazhab Syafi'i, sembahyang mayat dengan sembahyang fardu, kan? Dalam mazhab Syafi'i, bila kita belajar bab sembahyang, kita takbir Allahu Akbar, kita angkat tangan dia lah, kita letak tangan, kita baca Fatihah semua, kita nak rukuk Allahu Akbar, betul? Kita rukuk, kita nak i'tidal Sami Allahu liman hamidah, kan? Bermakna bila mulut sebut Allahu Akbar, tangan naik. Ini ada dalam sifat salat Nabi. Datang bab jenazah, kita tak nampak ini ada. Tak ada. Mazhab Syafi'i, dia kata kerana Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyang macam aku sembahyang. Dan dalam sembahyang jenazah Nabi kata sallu ala sahibikum, sembahyanglah hamba pada sahabat hamba. Jadi sifat dia sama. Maka apa yang wujud dalam sembahyang biasa, dia juga wujud dalam sembahyang jenazah. Walaupun dalam hadis yang menceritakan sembahyang jenazah tu tak dicerita. Takbir kedua, mulut kata Allah, tangan naik. Takbir ketiga, mulut kata Allahu Akbar, tangan naik. Takbir keempat, mulut kata Allahu Akbar, tangan naik. Dalam hadis tentang sembahyang jenazah ni semua tak ada. Tapi dia ada juga dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Dia telah kiaskan dua sembahyang. Maka bila wujud Allahu Akbar, mulut kata Allahu Akbar, tangan naik. Imam An-Nawawi dalam Majmu' kata, membandingkan dua sifat sembahyang begini adalah kias yang lemah. Kenapa? Kerana sifat salat tamam adalah sifat salat tamam. Sifat salat jenazah tak sama. Kalau kita pergi kias benda tu, kias tu wujud, maka kias itu kias yang lemah. Maka elok kita kembalikan sifat salat jenazah pada asal dia, sifat salat biasa pada sifat dia. Maka sifat salat jenazah macam mana? Takbiratul ihram, angkat tangan Allahu Akbar. Maka ada pun takbir 2, takbir 3, takbir 4, takbir saja dengan mulut, tangan tak payah angkat. Kerana itu sifat salat jenazah.
Imam Nawawi dalam Al-Azkar menyebut dalam bab solat jenazah, pandangan Imam Syafi'i lagu ni. Kita balik kepada metod pelajaran Ahlus Sunnah. Imam Syafi'i kata tadi apa dia? Dia tengok golongan yang mencampur adukkan, yang tidak diperkenankan dalam syariat dengan qiyas dan menetapkan itu sebagai qiyas. Imam Syafi'i kata apa dia? Dalam Ar-Risalah, la qiyasa fil ibadah. Dalam ibadah ni, ibadah yang dah ditentu cara dia, tak usah qiyas-qiyas. Tak usah qiyas-qiyas. Istihsan, ibtalul istihsan, batalnya istihsan. Apa dia? Sangka baik. Baik apa benarnya? Memang tak ada dalam hadis, tapi dia baik apa? Memang tak ada, tapi dia baik apa? Macam tu punya duk ingat, Imam Syafi'i tulis dalam Ar-Risalah bab ibtalul istihsan, batalnya istihsan. Imam Malik kata istihsan itu boleh. Imam Syafi'i kata terbatal. Mana boleh kita duduk biar orang buat ikut suka dengan ibadat? Tak boleh. Nanti original dia tu hilang. Allah susah payah hantar Nabi sebagai Rasul, ajak dari ibadat, tapi kita berfikir-fikir tertentu halal. Tak boleh. Tak boleh, tak boleh. Kekalkan dia. Maka kita bila kita mengaji sunnah, kita tahu ini asal, yang ini qiyas. Maka bila ada sifat asal, kita belajar semalam apa kata Imam Bukhari, fa iza taraka syai'an minal kamali fa huwa naqisun. Apabila kita meninggalkan sesuatu yang telah sempurna, kita tinggal yang sempurna, itulah makna kurang. Sifat solat jenazah Nabi sembahyang macam ni, sifat solat biasa Nabi sembahyang macam ni. Kita tinggal yang sempurna, kita duk fikir-fikir cara yang tak sepatutnya, itulah maksud dia kurang. Kita sedang kurang beramal. Kita faham lah. Tapi tak mesti kita bantah orang. Tak mesti kita bantah orang. Prinsip kita pegang lah. Dia duduk sebelah kita, dia duduk angkat tangan. Tak buka ujung kita pergi tampak, bang, bagi tangan dia apa ni. Tak ada. Dia punya hal lah. Saya ingat orang yang duk kenal dia orang sunnah. Orang sunnah belum pergi tampak orang lagi. Yang duk kena halau daripada masjid ni orang sunnah. Kan? Yang tak boleh mengajak masjid ni ustaz sunnah. Dia bermaharaja lelah. Dia pun tak ada apa. Dia pun boleh mengajak apa nak ajak. Dia pun boleh kata apa dia pun nak kata. Dia pun boleh buat apa dia pun nak buat. Dia pun tanya nak kata pasal Nabi, dia pun kata. Apa? Semalam sahabat cerita. Syekh mana tak duduk, tak duduk. Tak tahu lah berdiri ke tidur. Duduk tak duduk, sudah bermimpi Nabi mai kat dia. Nabi kata lagu ya hana ni asyik kat dengar. Nabi kata best lah. Dengar lagu ya hana ni, Nabi kata aku duduk dalam surga pun tak tahan kaki. Terpilih dia aku dengar apa? Ya hana. Siapa pengarang lirik? Nabi tanya. Nabi tak kenal. Nabi tanya. Masa bila dapat ilham begitu, aku pun payah dapat begitu. Nabi pun payah dapat. Ya Nana ni lagi upgrade daripada wahyu. Lagu ni punya mimpi, dia pun boleh cakap ikut suka. Ikut suka cakap. Tak ada hal. Lagu tu. Hari tu pula cerita kata dia nak mati umur 40. Nabi beritahu. Mati dah lah. Nabi beritahu. Senang lah. Buat bid'ah, jumpa Nabi. Buat bid'ah, jumpa Nabi. Hak tu buat sunnah ni, tak jumpa-jumpa Nabi lagi. Tak apa, tak ada hal. Pasal apa? Dalam hadis Imam Muslim, besok sampai dekat kolam Nabi, Nabi nak bagi minum air, malaikat kata jangan. Mereka berpaling daripada engkau. Mereka berpaling daripada engkau. Kata dalam syarah hadis Imam Muslim, pertama, imam makna berpaling itu orang yang tukang agama terus lepas Nabi wafat. Ada berlaku di zaman Abu Bakar. Tukang agama itu satu makna. Imam makna yang kedua, orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Imam makna yang ketiga, mereka itu mereka dan pelaku-pelaku bid'ah. Dikatakan mereka berpaling. Nabi kata apa? Suhuqan. Suhuqan. Hari ini menyesallah hampa. Hari ini menyesallah hampa.
Tak apa, tak mimpi Nabi tak apa. Alhamdulillah, tak ada apa. Duk mimpi lagu tu. Kadang-kadang buka-buka mimpi member sahabat. Dalam mimpi dia kata, jom kena teh halia. Dalam mimpi pun teh halia. Tak apa, tak ada hal. Tak ada halnya. Tak ada hal, cuma dalam mimpi dia sokok dah. Tak ada hal. Tadi mimpi panjat pokok, turun tak boleh. Itu dia kata, oh turun, tak tahu nak turun macam mana. Duk, tutup bini gerak. Abang, pasal apa ni? Dia rasa panjat pokok. Bini kata tak panjat lagi. Baru mimpi. Baru mimpi macam panjat pokok. Tak apa mimpi dulu tu. Janji bangkit sembahyang subuh sunnah. Bangkit sembahyang subuh sunnah. Daripada duk baca ya hanana, duk ya hanana dalam kepala ingat Rasulullah duduk dalam syurga, duduk dengar ni. Channel apa pergi ke sana? Klasik. Yang Nabi nak buka channel tu. Channel apa Nabi nak dengar? Apa dia channel? Lagu tu punya mimpi ada. Yang mimpi ni bukan kata biasa-biasa. Nala-nala. Pak hijau ke belah kiri ni. Hijau punya tebal. Tengok day ni tumpuk hitam. Kita satu badan hitam, dia kata lagi. Dia day hitam. Apa masalah dia ni? Tak lah. Tapi jadi masalah ni nak benda hitam tu. Mari tengok kita tengok. Tak mana yang penting. Tapi tak ada masalah kita. Tak ada masalah. Tak mimpi Nabi tak apa. Tapi kalau mimpi, alhamdulillah. Kita sembang. Macam mana? Saya mimpi Nabi semalam. Kita tak mau tak bersihan apa. Kita kata alhamdulillah. Cukup. Tak, Nabi pakai baju hijau. Betul saya cerita lah baju apa dia pakai. Tak cerita. Saya kalau nak bang Ustaz kan. Nabi pakai warna hijau. Dia pun sorban dia nampak di belakang. Handuk cerita benda tu semua, mereka. Kenapa nak cerita sorban-sorban semua? Dia pakai sorban hijau, dia bugur pantil, kepala mencelok, cantik tu lah. So pagi dia pantil tu. Bini dia kata, abang, ni nak pergi mana ni? Bini jadi gagak. Nak pergi mana ni? Bini tanya dia. Aku nak pergi kerja. Hijau kan ni? Dia takut mimpi Nabi macam ni. Dia pakai lagu tu pergi kerja. Jadi satu tarikat pula. Jadi satu tarikat. Dia kata pasal apa pakai lagu ni? Nabi pakai lagu ni. Dia ambil mimpi, dia buat jalan hidup dia. Yang hadis ni jalan hidup siapa? Mimpi bukan jalan hidup. Mimpi ni orang tua kata mainan tidur. Betul tak? Lebih-lebih tak basuh kaki, tak rokok, tak kumuk mulut. Kena benar ni. Hak ni hak tidur dengan zikir subhanallah pun merepek. Merepek Nabi main helikopter. Nabi naik helikopter. Yang kata helikopter Apache tu, jenis lipas pusing tak ada bunyi. Oh, kata turun dekat rumah dia. Dia tengok, apa ni pokoknya? Dia buka-buka. Alamak Rasulullah. Nabi turun daripada helikopter. Mai rumah dia, Abu Bakar bawa, Umar duduk sebelah, Ali dengan Osman escort Nabi, Hasan Hussein turun main, Fatimah, Aisyah semua keluar main. Nabi main-main, Nabi kata, jom saya main ni. Terima kasih Rasulullah, main rumah saya. Main buat apa? Nak abang hang pasang tip di hanana rumah hang duduk sampai sana dengar. Tak mana ada benda ni aku sampai. Aku tu punya mimpi. Tak payahlah. Tu tidur dengan ayat semayang, tu tidur dengan zikir, tapi bukan jalan sunnah, dia merepek. Saya ingat lagi Syekh kata apa dia? Syekh kata, kencing dalam masjid lebih baik daripada baca hadis palsu dalam masjid. Pasal apa? Sahabat tu pergi kencing dalam masjid. Nabi tak kata apa. Yang sahabat-sahabat lain nak pergi terkam kan? Nabi kata, ambil, dia kencing bagi ambil ayat satu dalwin, satu ember, pidurut atas kencing dia, selesai. Kita dibangkitkan bagi senang, bukan bagi susah. Nabi tak ada kata, ni tempat dia kencing ni, bubur tembok, tak boleh ni semua naji-naji lah. Apa pergi kencing lagu ni, tak ada adab punya orang.
Tapi siapa baca hadis palsu, Nabi kata satu tempat duduk dalam neraka. Patut yang kencing tu Nabi mau kata, siapa letak najis dalam masjid rumah Allah ni, Tuhan bakar pungkok mereka, bakar yang geribet mereka. Patut keluar hadis macam tu lah. Tuhan bubuh dalam neraka. Patutlah. Tapi tak ada hadis tu. Hadisnya ada apa dia? Siapa bohong ke atas nama aku, satu tempat duduk dalam neraka. Bukan suruh pergi kencing dalam masjid, tapi tengok, kencing dalam masjid itu pernah jadi zaman Nabi, dan Nabi tidak marah lebih daripada orang yang buat hadis palsu. Imam Syafi'i, dia tengok benda-benda yang macam ni. Kesimpulannya, setelah Imam Syafi'i melihat beberapa kekeliruan ini, beliau mengambil fiqh langsung dari sumber dia, lalu meletakkan kaedah-kaedah usul, mengamalkannya dalam berbagai forum, dan menyusun buku-buku bermutu dan bermanfaat. Setelah itu, para fuqaha mengambil fiqh dari beliau. Kemudian berapa? Berpencar ni berapa? Melayu pagi saya ingat. Tersebar. Itu yang betul. Dari sinilah mulanya tersebar mazhab Syafi'i. Ada 4 benda, kita tengok 4 benda. Bila Imam Syafi'i tengok perkembangan ilmu, 4 benda pening kepada dia. Satu apa dia? Orang mula pakai hadis mursal dan hadis maqtu'. Hadis-hadis dhaif. Pasal itu hadis tentang kunut. Hadis tentang kunut yang ulama hadis lain kesan sebagai hadis dhaif. Ketika Imam Syafi'i nak istinbat hadis itu, dia berkeyakinan hadis itu sahih. Kenapa kita kata lagu tu? Sebab dia pening kepala tengok orang amal hadis dhaif. Bagaimana dia akan berhujah dengan hadis dhaif? Tak mungkin. Maka pada diri dia, pada hemah dia, pada rawi-rawi dan sanad itu, dia yakin hadis itu adalah sahih. Maka dia menyatakan kunut subuh itu sabit tiap-tiap hari. Dengan kita tengok rapalah dia melihat orang guna hadis mursal. Hadis mursal ni hadis dhaif lah. Hadis yang maqtu' ni hadis dhaif dan terputus sanad dia. Dengan perkataan dia, idza sahal hadis fa huwa mazhabi. Dengan perkataan dia, kalaulah ahlun naqli, ulama-ulama hadis menyatakan riwayat-riwayat itu sahih, aku akan terima dan aku akan tinggalkan pandangan aku bertentangan dengan hadis itu ketika hidup dan mati. Pasal itu, kerana dia tak tahu, bukan kerana dia tak tahu, kerana dia yakin hadis itu sahih, dia berfatwa. Ternyata selepas itu, ulama-ulama datang beritahu nilai hadis itu adalah dhaif. Agak-agak cara kita punya pemikiran, dia ada pada masa itu, dia bertahan dah hujah. Dia tidak akan bertahan, dia akan rojok dan dia akan rombak. Seperti kata Hasan Syaibani, Muhammad Hasan Syaibani, dia pergi mengaji dengan Imam Malik di Madinah. Dia balik ke Baghdad, dia kata apa? Kalau Abu Hanifah masih hidup, Abu Hanifah mendengar apa yang aku dengar daripada Imam Malik, dan dia membaca Muwatta Imam Malik, dia akan tarik balik banyak pandangan dia. Itu kata siapa? Muhammad Hasan Asy-Syaibani, seorang tokoh dalam mazhab Abu Hanifah An-Nu'man. Sistem pelajaran ni tak ada. Ni cara tabi'in, cara ahli sunnah belajar. Kat kita, dah orang kata dah bakar ada. Bakar ada. Dengan tambah yang buat ni pula, duk cetak Yasin di belakang tu ada macam-macam dia cetak. Baca Nisfu Sya'ban ni nak baca awal Muharram, nak baca apa? 10 Muharram Nabi Nuh punya bahtera api tersangkut bukit judi mendarat. 10 Muharram mendarat, Nabi Ibrahim kena bakar. 10 Muharram juga api itu padam. Nabi Yusuf kena telan ikan. 10 Muharram juga ikan tu dimuntah balik. Kan? Nabi Adam keluar daripada syurga pun 10 Muharram. Tuhan bertemu dia dengan Hawa pun 10 Muharram. Tu yang cakap ni bukan kata biasa-biasa. Al-Fadil, Sahibu Samahah, As-Sahabul Fadilah yang cakap ni semua ada berat-beratnya ni. Authority punya orang. Bahasa brutal dia kata Trojan. Itu bahasa brutal. Maksud dia yang cakap ni daripada jauh rambut nampak Trojan. Maknanya orang yang menjadi authority lah dia cakap. Orang nak dengar siapa? Orang nak dengar siapa?
Jadi pasal itulah salah satu kenapa sunnah ni berkembang ikhwatul iman. Daripada zaman sahabat sampai zaman tabi'in, ada satu sistem yang mereka amalkan. Sistem apa? Dapat sunnah tak boleh duduk dia, kena bayar. Dan untuk amal sunnah, kita nak pisah diri kita daripada risiko, tak mungkin. Nabi dah kata macam genggam bara api dalam hadis Anas bin Malik. Genggam bara api. Dan dalam hadis Muawiyah, Nabi kata apa? 73 golongan, 73 umat aku terpecah, 72 masuk neraka. Maknanya satu masuk syurga. Siapa? Ikut aku dan sahabat. Satu ni selamat. Lagi 72 duk perhati tak satu ni. 72 biji mata duk perhati. Bukan 72 biji mata, 72 kali 2. Betul tak? Satu orang 2 biji mata. Berapa 72? Ha? 144. Satu 44. 144 biji mata duk perhati mata 2. Larat lawan. Satu tu pula nak pecah berapa geng? 72. Satu tu takkan satu tu 2 biji mata. Ada pengikut pula. Daripada zaman asal sampai zaman hari ni, takkan Syiah ni satu aja. Berapa jenis Syiah tu ada? Syiah yang paling best sekarang ni, Syiah yang tak suka Karbala. Lagi kacau aja. Biar dia buat Karbala tak bagi kita kenal. Dia main ni seperti Musa Al-Tehrani, seorang doktor daripada Iran. Dia kritik Karbala. Dia kata Karbala tak patut wujud Karbala memalukan Islam. Tapi dia Syiah. Anda kata apa dekat Musa Al-Tehrani? Oh, kacau. Dia main dengan sistem politik yang berkembang. Dia tak suka. Dia kata mana ada dengan Syiah pukul-pukul badan. Ni semua hulu, melampau, fanatik. Dia kritik Syiah, tapi dia Syiah. Ini nama dia high taqiyah. Taqiyah dia tu tinggi, iman dia makin dahsyat. 144 biji mata duk perhati 2 mata. Nabi kata apa? Genggam macam genggam bara api. Lepas tu nak kena sebab tak boleh duduk dia. Cerita orang meluat kita. Cerita orang meluat. Cerita sunnah ni bukan pelan dapat kawan ramai. Kan? Katanya Abang Syarif, tengok Abang Syarif duk berniaga, dia tahu. Cerita hari ni, besok dia main. Dia lalu depan kita, dia tak makan kedai kita. Dia tu merapik. Dia hanya merapik, dia kata kita merapik. Cakap dengan hadis pun merapik. Ikhwan, antum cuba dengar satu hadis yang diriwayatkan daripada Imam Muslim. Satu hadis riwayat daripada Imam Muslim. Nabi SAW dalam hadis ni, Nabi nak cerita apa ikhwan? Nabi nak cerita hadis ni riwayat daripada Imam Bukhari. Hadis ni riwayat daripada Imam Al-Bukhari. Khatib Baghdadi, dia letak hadis dalam buku dia berkali-kali dia letak. Nabi nak cerita. Nabi kata apa dia? Nabi kata Al-Madinatu haramun ma bainal 'air ila thawr. Nabi kata Madinah ni dikira tanah haram. Daripada kawasan air sampai ke Thawr. Dia punya border haram dia tu. Nabi kita daripada air sampai ke Thawr. Ini kawasan yang dikatakan Madinah juga sebagai negeri haram yang dia tak masuk. Dengar yang ni, hadis Imam Bukhari. Nabi kata faman ahdatha fiha hadasan aw awa muhdisan fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Hadis Bukhari. Nabi kata dalam kawasan Madinah yang aku sebut haram ni, barang siapa, Nabi kata, man ahdatha fiha hadatan, barang siapa pergi buat satu bid'ah, Nabi kata. Tadi yang kata Nabi tak larang pun kita buat bid'ah kan. Nabi kata siapa yang buat bid'ah dalam kawasan Madinah yang aku sebut border dari tadi ni, ataupun dia tak buat bid'ah, awa muhdithan, dia defend satu orang yang buat bid'ah, dia defend kawan tu.
Dia kata jangan duk kelih sangat di Madinah ni. Bila dia cakap lagu tu, Benang pergi pada kawannya buat bid'ah. Dia kata, apa aku kelih? Ni kat Madinah ni lah, elok-elok sikit. Sampai dekat Jabal Uhud. Dia tu duk tanya, mana Bukit Panah, mana Bukit Panah. Kita kata, dia nak pergi ragas bukit tinggi tu. Kita kata, nanti Zat. Dia turun-turun, dia bagi $100 nak pergi ragas bukit tu. Dia ingat sahabat panah daripada bukit tu. Dia kata, nanti Zat, Bukit Panah tu, ramai orang tu. Oh, dia naik nampak sejadah, usalli sunata raka'atain ni dia buat 2 rakaat. Ini dia kira tak boleh jumpa heritage. Dia kira nak buat 2 rakaat. Masalah dia fobia dengan benda-benda. Kita pun tengok dia buat lagu tu, kita kata sahabat, ini Madinah. Tak usah buat bid'ah. Kata mai satu sahabat kata, dia kata sahabat, terus ada tegur dia lah. Ni Madinah kita tegur dia buat apa, dia nak buat bid'ah ke, dia nak buat apa, dia punya pasal. Dia sudah bela bid'ah itu. Sepatutnya dia pun main tokok sekali, dia kata tuan ni bid'ah ni. Walaupun kita tak boleh buat apa-apa pada dia, tapi tetap kita kena kata tuan ni bid'ah, Nabi tak buat. Tapi mai sahabat ni dia bela kawan tu, awa muhdisan, dia bela kawan tu. Nabi kata kalau macam ni jadi di kawasan Madinah, Nabi kata ingat baik-baik, fa'alaihi la'natullah, Allah laknat dia. Wal malaikati, malaikat semua laknat dia. Wan nasi ajma'in, orang-orang yang beriman semua kutuk dia laknat dia. Jadi takkan hadis menjadi tak cukup lagi nak menghalang kita buat bid'ah. Takkan tak ada larangan buat bid'ah apa? Ada. Benci sunnah dilarang, buat bid'ah pun dilarang. Lebih-lebih di tempat kita pun dilarang. Sampai tempat-tempat asal tumbuh agama tu, lebih-lebih benda tu dilarang. Kita kadang-kadang tak ada mampu nak tegur mereka, tapi tang cakap kita cakap. Kawan kata tu saya cakap lah, buat pekelek sebilik 4 orang boleh. Tak. Saya ada pengalaman duduk sebilik dengan Pak Cik Syahar di Madinah. Ingat lagi, Pak Cik Syahar dakwah ke Ayah Ahmad. Ayah Ahmad ni cikgu besar pencen. Saya baru jumpa satu orang pencen macam Ayah Ahmad. Dia pening kepala pasal pencen duk naik. Dia pening kepala. Ayah Ahmad ni cikgu besar dia pencen. Dia kata saya pun pening dengan kerajaan. Pasal apa duk penat pencen? Dia kata pencen dia ni dah 2 kali ganda dengan gaji asal dia. Dia dah makan pencen lebih daripada lama dia kerja. Dia pun dah dekat nak masuk 80. Dia kata dah lah lagu tu, pencen ni dah jadi 2 kali ganda daripada gaji asal. Sedangkan dia kata kawan tak ada kerja ni banyak, bagilah kat mereka. Kita kalau 28 juta rakyat Malaysia perangai lagu ni semua, menang tiap-tiap 5 tahun. Kalau takkan lah. Ayah Ahmad cakap, Pak Cik Syahar betul, itu bukan sunnah. Last kali Ayah Ahmad kata kat Pak Cik Syahar, saya tengok Haji Syahar ni macam Amitabh Bachchan lah. Haji Syahar kata, kalau kata saya macam Umar tak apalah, saya macam Amitabh Bachchan tu pasal apa? Dia bukan Islam. Katalah saya macam orang Islam. Dia kata macam saja, bukan betul. Tapi tegakkan sunnah. Tengok orang duk pergi buat benda tak contoh halal, kita kata Nabi tak buat. Benda ni tidak ada dalam sunnah. Tidak ada dalam sunnah, imma 2 kalimah. Imma khilafus sunnah, imma bid'ah. Bid'ah ditolak total. Khilafus sunnah, ayat 63 surah An-Nur. Allah turunkan azab di dunia, Allah turunkan musibah di dunia, Allah turunkan azab di hari akhirat. Ini khilafus sunnah, menyalahi sunnah Nabi. Jadi ikhwan, pasal itulah kita duk baca macam ni punya riwayat supaya kita ambil hati-hati. Kalau kita ikut susunan tajuk kita, lepas ni kita akan tengok sebab-sebab khilaf antara ahlul hadis dan ahlul ra'yi. Saya ingat ni satu tajuk yang menarik. Kenapa ulama hadis banyak khilaf dengan ahlul ra'yi, orang yang banyak guna akal? Kenapa khilaf? Ini di antara 1-2 yang tuan kitab kita nak cerita kepada kita. Wallahu a'lam. Ustaz, tolong umum Ustaz, hari Isnin 14 di bulan kita ada iftar sunat Arafah.
Kemudian pukul 6 Dr. Rodi akan sampaikan tazkirah sebelum 13 bulan 14 bulan. 14 bulan hari Senin. Hari Senin 14 bulan katanya jatuh hari Arafah. Hari Arafah. Ya. Maka hari itu ada kuliah asar. Ada kuliah asar di sini hari itu akan disampaikan oleh Dr. Rodi dalam pukul 6 Ustaz. Lepas tu majlis buka puasa. Kalau larat kita sama kuliah. Kalau larat, kalau tak larat kita simak-simak kita balik. Ya Pak. Besok malam kalau ikut jadual kita ni kuliah Umar Bakluk. Itu sambungan akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahagian yang kedua. Tu di tepi Ustaz belah kanan tu kotak tu ada MP3 bawah. MP3 dengan tape dengan VCD. Yang tu untuk jualan. Siapa nak beli boleh ambil dengan harga semua dia cetak. Ada harga ada dekat VCD tu. MP3 tu RM50. Nak tengok satu MP3. kecilnya. Ada berapa puluh. Tapi badan Ada berapa puluh. RM50. 50 kuliah. Bukan 50 jam, 50 kuliah. Berapa jam tu tahu? Tapi biasa kuliah saya, satu kuliah 40 minit gitu aja. 2 jam. Di sini ada 50 kuliah, 30 juzuk Al-Quran. 50 kuliah, 30 juzuk Al-Quran. Harga dia RM50 untuk pasang dalam kereta. Yang ni tak syok Ustaz Mega. Tapi bukan produk saya. Muka macam saya, tapi bukan barang saya. Boleh. Tapi bukan mesti. Yang ni MP3. Itu tape. Kuliah 9 jam. 6 kuliah 9 jam. Dalamnya ada 6 kuliah, ada 9 jam. MP3 RM10. Dua ni RM60. Pasal Baitul Ilmi punya pasal kita ada diskaun. RM65 dua. Ada lagi yang boleh. Banyak ah. Ada Banyak ah boleh pilih kan. Banyak tajuk, bukan satu tajuk. Boleh pilih macam-macam dah. Belah Kelang ada, belah Kelantan ada. Macam-macam belah Penang ada. Macam-macam kuliah ada. Silakan. Jadi lagi sekali hari Ahad, hari Senin depan kuliah asar kita pukul 6 Dr. Rodi sampai. Tentu majlis buka puasa sempena hari Arafah. Kalau kita larat, kita sambung Alibana. Kalau tak larat, tak ada halnya. Pasal itu kita puasa. Besok tu raya. Besok kuliah 15 bulan tu raya. malam raya tu. Malam raya. Malam raya. Itu korban pula. Terpulang. Tengok lah macam Nak kawan nak off kah? Terpulang. Nak balik kampung kah? Terpulang. Besok kuliah kita rumah Pak Nur. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Hari Ahad kita ada kuliah zuhur nah. insya-Allah. Kedudukan as-sunnah. Hari Ahad kita ada kuliah zuhur.